So, disebabkan perkara yang saya cerita tadi, tuan-tuan. Saya cerita tadi tu, maka Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah menuntut Muhyiddin meminta maaf dan ganti rugi sebanyak 200 juta ringgit. Ya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menuntut Tan Sri Muhyiddin Yassin meminta maaf dan membayar pampasan 200 juta kerana menjejaskan reputasi beliau berhubung dakwaan fitnah membabikan isu pelupusan hutang Felda. Melalui jawapannya terhadap surat Muhyiddin Yassin, menerusi firma guamannya SN Nair dan Partners menyatakan Anwar akan memilakan tindakan undang-undang itu terhadap bekas penemuan itu jika tidak menerima apa-apa makluman balas yang memuaskan dalam tempoh 24 jam daripada tarikh surat jawapan berkenaan. Surat jawapan terbabi dialamatkan kepada Tuan Rosli Dahlan Saravanan Partnership. Permohonan maaf tanpa syarat dan tidak berbelah bagi seperti ditutur Anwar hendak dalam cara dan bentuk yang diluluskan untuk disiarkan dalam akhbar dan media pilihan oleh Anwar. Okey. Selain itu, Anwar menuntut Muhyiddin Yassin menarik balik tuntutan beliau dan kesemua kenyataan yang didakwa fitnah yang diterbitkan berhubung isu pelupusan hutang Felda serta-merta dan tidak boleh berbelah bagi serta memadamkan atau menarik balik segala komen yang menyinggung perasaan dan bersifat fitnah. Baik. Kenapa Muhyiddin Yassin confident, tuan-tuan? Kenapa dia confident? Kenapa Muhyiddin Yassin confident dia nak saman Anwar Ibrahim? Dia kata apa? Dia kata, Anwar kata saya tak pernah mansuhkan hutang Felda. Tuan-tuan, perkataan mansuh hutang Felda tu dalam surat khabar dah keluar. Siapa kata Anwar kata dia tak pernah sebut mansuhkan? Nak menyebut, mewawarkan, mengeluarkan kenyataan itu, kita akui. Ada. Tak ada siapa menafikan keluar surat khabar kot. Saya pernah paparkan tentang perkara tersebut. Saya pernah paparkan. Isu dia, adakah mekanisme lepas announce tu, Felda boleh mansuhkan hutang peneroka? Itu yang dipertikaikan. Hanya sekadar umum, apa mekanisme pemansuhan? Tak ada. Itu dia 9.9 bilion tu. Faham? Sekadar umum, mengumumkan esok adalah hari raya umum. Kalau setakat umum je, orang gila boleh umum, tuan-tuan. Apa makin? Okey, dah. Okey, hutang dah habis ni. Hutang dah dimansuhkan. Okey, Datuk Seri, hutang dah mansuh, Okey. Kami ada hutang dengan bank 8.3 bilion ni. Habis kami nak bayar macam mana? Itu nantilah, nanti saya fikir dulu. Takkan umum dulu baru nak fikir? Tuan-tuan, takkan umum dulu baru nak fikir? Logik tak? Takkan umum dulu baru nak fikir? Kan ke Marzuki tadi kata tak sempat. Bangang apa Perdana Menteri macam ni? Umum dulu baru nak fikir? Tak sempat. Okeylah tak sempat. Kan Ismail Sabri Perdana Menteri lepas tu. Kamu bawah kerajaan dia takkan tak sempat. Ismail Sabri dalam 2021 Ogos, 2022 Ogos, setahun lebih juga dia jadi Perdana Menteri. Takkan tak sempat. Malah tuan-tuan, kenyataan Felda 2022 menyatakan kami tidak menerima 1 bilion seperti mana dijanjikan oleh Muhyiddin Yassin. Dia ada kata dia nak bagi 990 juta tu. Ada, dia dah cakap. Tapi tak dapat, tuan-tuan. Sebab mekanisme itu tak dibuat. Dia tak laksanakan sukup tu. Faham? Ke tak faham lagi ni? Ke ada yang nak naik lepas ni? Macam mana ada yang nak naik lepas ni? Kita bincang lagi. Jangan risau. Membawa saya kepada cerita tentang SPRM, tuan-tuan. Ingat dulu saya kata, saya pernah cakap dua benda saya cakap tentang SPRM ni. Satu, saya kata akan berlaku satu yang besar di Terengganu, saya kata, yang melibatkan pimpinan tertinggi PAS di Terengganu. Orang gelakkan saya. Yalah Is. Lepas tu benda yang sama saya cakap, Sanusi bakal kena SPRM. Orang gelakkan saya. Dua-dua ada, tuan-tuan. So hari ni di Terengganu, saya dah cerita ni awal. Korang tak percaya sekarang. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan sedang giat menjalankan siasatan berhubung dakwaan penjualan tanah bernilai 29.3 juta kepada sebuah persatuan dimiliki isteri kepada seorang menteri besar dengan harga murah.
satu sumber mendedahkan kepada utusan Malaysia, beberapa saksi telah dipanggil sejak beberapa minggu lalu bagi membantu siasatan itu. Kata sumber, mereka dipanggil membabitkan pegawai-pegawai kerajaan negeri-negeri berkenaan. Okey, saya tak masuk lagi. Okey, jadi daripada situ tuan-tuan, siasatan sedang dimulakan. Nah, itu juga saya dedahkan daripada Terengganu coverage bagaimana seorang adun di Kuala Berang telah memindahkan 3 plot tanah kepada isterinya sendiri, orang PAS tuan-tuan. Dan juga saya telah dedahkan bahawa CEO kepada MBI juga adalah orang PAS yang bertanding di dalam Padang Serai tahun 2018 walaupun kalah. Dia adalah antara CEO yang ditahan oleh SPRM berkenaan dengan kes REE. Revolusi, bukan revolusi tuan-tuan. REE Fonusi. REE Fonusi. Dan berita hari ini juga menyatakan bahawa apa orang kata, setelah 12 saksi, ini kertas siasatan kes jualan tanah Terengganu juga dibuka. Ini SPRM. SPRM juga menyatakan bahawa okey. 2 kertas siasatan kes jual tanah Terengganu dibuka. Suruhanjaya SPRM telah membuka 2 kertas siasatan berhubung salah guna kuasa kes penjualan tanah Terengganu sebelum tarikh PRN ditetapkan. Ketua Suruhanjaya Tan Sri Azam berkata, beliau tidak tahu bila kes tersebut akan selesai. SPRM sedang melakukan 2 kes berhubung jualan tanah diadukan mengatakan ada salah guna kuasa. Pertama, tanah yang dijual berhubung Badan Kebajikan kepada Persatuan X3 Exco. Yang itu masih dalam siasatan. Kedua, jual kepada Exco, kemudian jual kepada badan lain. Kedua-duanya kita akan ada buka siasatan. Kita masih jalankan siasatan katanya. So saya tak pasti sama ada yang kes pertama tadi dia merefer kepada kes yang saya sebut di dalam Facebook saya berkenaan dengan 3 tanah tersebut. Tak apalah. Tapi saya tahu bahawa laporan SPRM telah pun dibuat terhadap pimpinan-pimpinan PAS. Tuan-tuan, bersih ke? Saya nak tanya. Bersih ke tuan-tuan? Bersih ke tu? Koyak ke tu? Dan hari ini Hamzah mendakwa tuan-tuan. Lepas ni saya harap Zahid pergi saman Hamzah ni pula. Hamzah mendakwa bahawa Zahid setuju sokong Anwar untuk selesaikan kes rasuah. Setiausaha Agung PN Hamzah mendakwa pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi bersetuju untuk menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri selepas PRU dengan syarat kes rasuah terhadapnya diselesaikan. Hamzah yang juga Ketua Pembangkang mendakwa tawaran sama diberikan kepadanya setelah PRN Sabah 2020. Katanya, persetujuan asal antara PN dan BN yang ketika itu masih kerjasama adalah Haji Ji Nur menjadi Ketua Menteri Sabah, namun dia mendakwa Zahid mengubah fikirannya saat akhir. Zahid tiba-tiba ubah fikiran dan kata mahu Bong Mohtar jadi Ketua Menteri Sabah. Kawan saya telefon ketika subuh, sehari selepas keputusan PRN dan kata, brother, boleh selesaikan dengan satu syarat, selesaikan kes Presiden UMNO. Jadi perjanjian di antara Anwar dan Zahid kerana Zahid mahu kes diselesaikan, kata Hamzah dalam satu program di Kesik Kedah. Haji akhirnya tetap dilantik sebagai Ketua Menteri, manakala Bong menjadi timbalan. Dengan tiada gabungan politik menjadi majoriti mudah, tuan-tuan, ada 2 perkara yang sebenarnya Hamzah Zainuddin ni dia dedahkan kepada diri dia sendiri. Yang pertama, dan ini boleh disiasat juga tapi tak tahulah kerajaan ni nak teruskan ke tidak. Hamzah mengakui bahawa Zahid pergi jumpa dia minta kes dia diselesaikan. Itu Hamzah punya pengakuan. Itu yang pertama. Kemudian dia kata Zahid pergi jumpa Anwar. Kenapa dia kata demikian? Dia tak dengar pun. Dia tak nampak pun dokumen. Dia tak ada sumber pun. Tapi dia berdasarkan kepada pengalaman dia. Zahid Hamzah ni, dia berdasarkan kepada pengalaman dia, dia mendakwa Zahid pergi jumpa dia, minta kes diselesaikan. Maka daripada itu, dia pun kata, sebab itulah kenapa Zahid nak kerjasama dengan Anwar. Sebab dia minta kes dia diselesaikan. Baik, dalam kes ini, itu bukannya fakta. Zahid jumpa dia, mungkin fakta. Itu pun dia tak boleh nak buktikan. Mungkin in confidence kita katakan. Dia berbincang dalam bilik yang 2 orang je yang tahu. Tapi dakwaan Zahid pergi jumpa Anwar Ibrahim, minta kes diselesaikan tanpa bukti, itu adalah tuduhan yang boleh disaman fitnah. Jadi saya harap siapa-siapa yang mendengar daripada UMNO, tolong sampaikan kepada Zahid Hamidi, tolong saman mamat bernama Hamzah Zainuddin ni. Tolong saman Tolong saman.
Jangan risau, jangan risau.